Kita akan bertukar selera pula, bertukar sesi kita pada petang ini. Seorang ustaz juga untuk ditampilkan kepada anda, ustaz TikTok katanya. Dia lebih dikenali di laman sosial, di Facebook dan juga terutama di TikTok. Jadi beliau juga merupakan seorang penulis buku dan beliau akan bersama dengan moderator yang telah beliau bawa khas untuk anda semua bagi beliau berkongsi salah satu buku yang beliau terbitkan oleh beliau sendiri. Jadi untuk itu kita berikan tepukan selaku moderator Encik Wahyudi Muhammad Yatim untuk menampilkan bersama dengan penulis buku Ustaz Khairul Nazrin Nasir untuk tampilkan pentas utama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Muhammad Rasul buat para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang sedang berada di The Shaw Shopping Gallery. Terima kasih kepada pengacara majlis, tuan pengacara yang kacak, bergaya, suaranya cukup macho gitu. Alhamdulillah. Jadi izin saya perkenalkan dulu, diri saya Wahyudi bin Muhammad Yatim bersama dengan penulis buku Bangun Pagi-Pagi Berkat Sepanjang Hari, Ustaz Khairul Nazrin Nasir, seorang penulis buku yang pertama. Kepada saudara-saudari yang sedang berada di depan pentas ini, dengarnya dari IPG Melaka ya. Jadi kita boleh berkenalan lagi dengan penulisnya, bukan dengan saya lah, dengan penulisnya Ustaz Khairul Nazrin. Jadi sebelum saya terus ke topik perbincangan kita pada hari cuti Maulid Rasul ni, sepatutnya berehat, tapi saudara-saudari yang ada di sini di The Shaw Shopping Gallery ni nak mengambil manfaat. Tadi kita dah dengar daripada Yuris, ya Allah, banyak manfaat yang telah beliau sampaikan untuk kita. Jadi kita sambung lagi bagaimana bangun pagi itu adalah satu perkara yang sangat dituntut. Lebih-lebih lagi ada hadis yang mana Rasulullah pesan kepada kita untuk mengambil manfaat yang banyak pada waktu pagi. Jadi saya teruskan dengan bedah buku kita, bicara buku kita dengan Ustaz Khairul Nazrin. Ustaz, mengapa Ustaz terfikir dan terlintas untuk menulis buku ini buat para pembaca? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pengurusi majlis Cik Wahyudi, dan Assalamualaikum kepada warga Melaka dan para penonton yang saya muliakan. Terima kasih kerana sudi datang ke pesta buku ni, dan bersyukur juga saya sebab saya baru je saya bercakap sekarang ni selepas Yuris. Maka insyaAllah lah ramailah yang ada bersama-sama, dan saya mengambil manfaat juga daripada perkongsian Yuris tadi. Dan saya juga nak berkongsi manfaat dengan buku pertama sebenarnya yang saya terbitkan dengan telaga biru, Bangun Pagi-Pagi Berkat Sepanjang Hari. Soalan, kembali kepada soalan Cik Wahyudi tadi, kenapa dan mengapa saya terdetik untuk keluarkan buku ini? Mungkin sedikit sebanyak saya rasa saya perlu ceritakan tentang perjalanan saya sebagai seorang pelajar juga. Saya yakin ada antara kalian merupakan guru kan? Betul ya? Okey. Saya merupakan seorang pelajar di tingkatan 4 Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Terengganu. Ada orang sekolah menengah imtiaz kan? Tak ada kan? Ada? Tak ada kan? Ada? Ada ke? Tak ada kan? Ke Cik Wahyudi? Ketika di tingkatan 4, saya juga ambil subjek seperti kimia, biologi, fizik, additional mathematics, chemistry, sejarah, pendidikan Islam dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan kalian, ketika di tingkatan 4, saya banyak sangat tak fokus belajar. Jadi antara markah yang saya dapat dalam banyak-banyak subjek yang kritikal tu, banyak yang gagal. Additional matematik, matematik tambahan, kimia, markahnya 24 saja. Jadi ketika itu saya berfikir macam mana saya nak buat untuk tukar balik saya punya akademik, keputusan akademik ni untuk menjadi lebih baik. Dipendekkan cerita, saya jumpa seorang senior yang tingkatan 5 yang dia selalu bangun awal. Dia bangun pagi sebelum subuh, dan masa tu lepas dia solat, baca Quran. Lepas tu dia akan membaca
dan dia manfaatkan pagi itu. Dan sejak daripada hujung tahun 364 sampailah ke tingkatan 5 sampai SPM, saya gunakan cara itu. Selain daripada saya belajar dengan kerap, dengan rajin, dengan berusaha sungguh-sungguh, ialah daripada ada beza antara orang yang gagah dengan orang yang hebat. Orang yang hebat mungkin dia seorang yang genius, mak ayah dia doktor, engineer mungkin. Jadi bangun-bangun tidur pun mak dia dah tunjuk, ini obat demam, ini obat ni kan. Saya bangun tidur, saya mesti lagi kena cari sendirilah kan. Mungkin contohlah, cuma mak saya mungkin dia ajar saya dengan dia pandai menulis dan sebagainya kan. Jadi dalam bidang sains saya tak pandai sangat lah. Kawan saya doktor ni okey lah. Jadi apa yang saya buat, saya bangun pagi awal sebelum subuh, pukul 4 tu kan, pukul 5 mungkin, tapi sebelum subuh. Dan rupa-rupanya masa tu mudah sangat pembelajaran masuk. Dan to cut it short, saya gunakan teknik ni dengan doa itu apa lagi, dengan rezeki yang saya peroleh, infrastruktur yang baik di sekolah. Kimia yang dulunya saya dapat 24, pada peperiksaan percubaan SPM saya mendapat 90 markah. Dan ia merupakan markah tertinggi dalam tingkatan dengan seorang lagi perempuan. Dan selepas itu saya berusaha dan akhirnya peperiksaan SPM saya mendapat 11 A. Semua A. Dan inilah merupakan, saya rasa, titik tolak yang sebenar yang menyebabkan saya rasa dah lama saya sangat nak buat buku berkenaan bangun pagi-pagi berkat sepanjang hari. Yang rupa-rupanya lepas tu saya cari dan cari, banyak rupanya kelebihan waktu pagi. Baik, mungkin cukup lah Masya Allah, subhanallah. Itu dia, dari tulus hati penulis, pengalaman sendiri, macam mana daripada markah 24 kimia jadi 90 terbaik pelajar akibat kesan bangun pagi, memberi manfaat kepada diri Ustaz Khairul Nazrin sendiri. Saya rasa penonton, saudari-saudari yang ada di hadapan pun ada pengalamannya, berkatnya mendapat manfaat apabila bangun sebelum waktu subuh Ustaz ya. Tapi kita nak tahu lagi, apa sebenarnya keberkatan yang lebih? Kita tahu Rasulullah pun bangun pagi, bertahajud, bangun malam kan, buat solat tahajud. Kita nak tahu lagi, apa lagi keberkatan, kelebihan-kelebihan yang dapat kita perolehi apabila bangun seawal pagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Untuk soalan kedua, apa kelebihan lagi, keberkatan jadi okey, saya rasa menyambung juga kepada soalan dan cerita tadi. Rupa-rupanya dalam Islam, pagi itu ada keberkatan yang tersendiri. Dan apa maksud keberkatan? Ada yang tahu maksud keberkatan apa? Tahu ke? Ada maksud berkat? Ada yang tahu? Saya tanya tingkat 2, tingkat 3. Ustaz ada hadiah nak bagi? Ada kan? Hari kita mesti sediakan hadiah. Okey, keberkatan tu maksudnya suatu limpahan kebaikan yang banyak. Bila namanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya, mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Maka dia ada keberkatan waktu pagi ni. Okey, siapa yang mula-mula sekali dengar hadis ni? Para sahabat lah. Para sahabat yang meriwayatkan hadis ni, orangnya namanya Sakhar bin Wada' al-Ghamidi. Sakhar ni, dia tahu je doa ni, dia pun aplikasikan terus dalam hidup dia. Dan bila dia aplikasikan, dia seorang businessman. Bila mana dia ada urusan, dia hantar pegawai dia awal-awal pagi lagi untuk bekerja. Dan dalam kitab hadis direkodkan beliau telah menghasilkan keuntungan yang berganda-ganda. Kenapa? Kerana adanya keberkatan pada waktu pagi. Bukan itu saja tuan-tuan, keberkatan bermaksud kualiti sesuatu melampaui kuantiti. Contoh, kalau kita makan, kita baca doa. Contohnya, Allahumma barik Allahumma barik lana. Contohnya, Allah berkatilah makananku ini. Maksudnya bukan setakat bilangan nasi itu. Contoh ada 1639 biji nasi kan yang kita makan. Tapi sebenarnya ada keberkatan yang kita nak dia lahir dan memberi kesan kepada ibadah kita. Contohnya dengan kita makan nasi itu akan menyebabkan kita lagi bertenaga untuk beribadah. Nasi itu akan menyebabkan kita lebih fokus untuk belajar. Nasi itu akan menyebabkan kita. Dan bayangkan, bukan nasi ni, waktu pagi itu sendiri didoakan oleh Nabi SAW, yang mana adanya kelebihan yang banyak. Baik,
Itu cerita tentang Islam yang sudah lama ajarkan kita. Daripada zaman dulu lagi, memang Nabi SAW memang tekankan tentang keberkatan pagi. Tetapi rupa-rupanya tokoh-tokoh di barat yang berjaya, mereka juga bangun pagi awal. Dalam buku ni saya ceritakan kisah inspirasi. Contohnya CEO Apple yang terkenal sekarang. Siapa? Tahu ke? Apple. Kalau Apple ni penting tau. Dengan Apple ni yang jatuh ke bawah tu, dia jumpanya teori graviti, Isaac Newton. Dengan Apple yang kita makan sikit, hasilnya iPhone kan. Betul tak? Dengan Apple tu juga macam-macam dia ada cerita kan. CEO Apple yang sekarang adalah bernama Tim Cook. Tim Cook dahulu ketika Steve Jobs yang terkenal tu, dulu dia COO Tim Cook. Kemudian Tim Cook ni jadi CEO dan kejayaan Apple sangat berkali-kali ganda. Dikatakan kalau kita letak RM10,000 dalam saham Apple, tak lama lepas berapa puluh tahun kot, dia meningkat menjadi jutaan ringgit. Maksudnya company itu berkembang dengan sangat hebat. Tim Cook mempunyai habit untuk bangun 4 pagi. Dan ramai lagi tokoh yang kita boleh baca, dia mempunyai habit yang bangun awal, dan waktu tu bab kata Tim Cook merupakan waktu senyap yang dia manfaatkan untuk membuat sesuatu yang produktif. Dan bayangkan dia bangun pagi, waktu pertama, 1 jam pertama dia gunakan untuk baca komen-komen pengguna iPhone. Kita banyak yang guna iPhone kan, mungkin ramai. Cik Wahyudi mungkin ramai kan. Rupa-rupanya kalau kita komen-komen semua, Tim Cook baca. Masa tu lah dia nak baca dan dia analisis dan dia hasilkan untuk bisnes dia. Saya rasa itu sedikit lah tentang keberkatan. Dan jangan lupa, banyak juga yang universiti-universiti yang telah menghasilkan kajian yang saya sebut dalam ni, sama ada dari segi perubatan, kejayaan pelajar, agensi-agensi kesihatan, yang menunjukkan banyak rupanya kehebatan waktu pagi ini. Orang putih, saya sebut juga Robin Sharma dalam bukunya 5am Club, Miracle Morning, Hal Elrod, dia sebutkan banyak sangat kehebatan pagi, dan saya sebutkan dalam buku ni juga, yang mana rupa-rupanya Islam anjurkan sesuatu yang contemporarily kita tahu sebenarnya dia sangat-sangat hebat. Itu saja tutup sekejap. Masya Allah, bangun pagi ini cukup banyak manfaatnya, berkat. Jadi Ustaz Hairul, Ustaz Nazrin, duduk boleh. Kebanyakan yang ada di hadapan ini bakal-bakal guru. Betul ya? Saudari-saudari ini dari IPG mana ya? Mesti tahu IPG mana? Perempuan Melayu. Okey, jadi semuanya bakal-bakal guru, betul? Jadi mesti nak mendidik dan melahirkan anak bangsa yang cerdik pandai, cendekiawan semua. Jadi saya percaya mereka ni bangun pagi. Ustaz Tapi Ustaz, apa yang Ustaz nak kongsikan pengalaman Ustaz sendiri supaya melalui penulisan buku ini, bangun pagi-pagi berkat sepanjang hari, supaya dapat diberikan input yang banyak kepada guru, bakal-bakal guru yang ada di hadapan kita ni, Ustaz. Sekali lagi soalan dia. Pengalaman Ustaz dari penulis buku ini supaya boleh menjadi manfaat buat bakal-bakal guru yang ada di hadapan kita ni. Baik. Terima kasih Encik Wahyudi. Saya rasa semua daripada kita bangun awal, bangun subuh lah untuk salat subuh kan. Yang lagi bagus mungkin bangun awal lagi untuk sunat dan sebagainya. Dan ia tidak pelik bagi orang Islam, sebab orang-orang Islam kita telah diwajibkan untuk salat fardu subuh. Yang peliknya apabila kita tak bangun subuh, itu sebenarnya kerugian. Dahulu ketika saya di sekolah menengah imtiaz, kita orang dijaga di asrama oleh seorang warden daripada askar. Jadi bila askar ni dia agak tegas tau. Jadi memang kita kena bangun awal, tidur. Kalau dia suruh tidur, kena tidur tau. Kalau dia suruh bangun, kena bangun. Dia akan round asrama tu, semua dah kena pergi ke surau untuk solat subuh. Kalau ada dia jumpa lagi, masih lagi di asrama tidur, dia bawa baldi, dia simbah atas katil. Macam tu sekali ya. Tapi saya percaya nanti guru-guru jangan macam tu kan. Kita ada teknik kita lah kan. Cuma masa tu mungkin teknik dia macam tu sebab mungkin payah sangat budak ni nak bangun ni. Kita bagi je kan dia punya air kan. Cumanya saya tak tahu pernah dengar ke perkataan inertia dulu kita belajar dalam subjek sains kan, ataupun lebih khusus lagi fizik. Inertia kalau contoh yang biasa kita tahu adalah kalau kita naik bas, bila bas tu bergerak dengan laju, tiba-tiba bas tu break.
badan kita akan pergi ke depan saja kan. Sebab itu adalah daya yang kita nak kekalkan kelajuan kita sebelum, betul? Begitulah juga adanya perkataan sleep inertia dalam kajian-kajian perubatan. Sleep inertia merupakan satu keadaan di mana ia merupakan waktu transisi daripada tidur kepada bangun. Sebab tu ada orang yang bangun, tengah dia bangun jap, dia macam tak sedar, aku kat mana ni? Macam, ataupun orang tanya dia pun dia tak perasan apa. Rupa-rupanya waktu itu adalah waktu yang sangat tak digalakkan untuk kita buat kerja yang kritikal, untuk kita buat perkara-perkara yang memerlukan ketelitian. Sebab dia waktu-waktu kita pening, macam mamai macam tu. Nama Inggeris dia grogginess. Jadi menurut kajian dia boleh berlanjutan sampai 30 minit dan ada yang sampai 2 jam. Dan bayangkan, kalaulah kita bangun tak solat subuh pukul 8 kita bangun, nak pergi belajar pukul 9, mungkin boleh jadi pukul 10 tu kita tak dapat fokus lagi. Kalau nak kerja mungkin masa tu banyak kali nak kena bedah pesakit sebagai doktor, dia tak boleh nak fokus. Sebab tu wallahualam, ini mungkin salah satu daripada kelebihan kita bangun solat subuh. Kalau kita bangun pukul 6 sekalipun, yang menunaikan wajib tu, pukul 8 dia dah tak ada dah sleep inertia. Pukul 8 tu, 8.30 baru start kerja kan. Macam tu lah, pukul 9 sebagainya. Itulah namanya sleep inertia. Berat sikit kan, tapi inertia ramai yang tahu, insyaAllah. Itulah sedikit apa yang namakan sebagai kelebihan juga lah untuk kita bangun solat subuh dan bangun pagi-pagi lah. Baik. Jadi penonton-penonton saudara-saudari yang ada di sini, saya rasa wajar untuk memiliki buku Bangun Pagi-Pagi Berkat Sepanjang Hari. Jadi pada bakal-bakal guru yang katanya bas dah nak gerak balik tu, ada nak soalan tak? Ustaz, kita bagi ruang untuk mereka Boleh. nanti dah tak nak jumpa lagi dah penulisnya. Kalau rasa nak tanda tangan penulis, boleh terus naik ke pentas. Saya open je, tak ada masalah. Sebab nak jumpa Ustaz Hairul Nazrin, beliau tinggal di Bumun, Terengganu. Jauh, Terengganu nak datang ke Melaka ni kan, semata-mata nak jumpa para peminat buku, bulat-bulat buku di Melaka ni. Jadi saya open floor, saya buka ruang. Jika ada bakal-bakal guru yang nak bertanya, kenapa kena baca buku Bangun Pagi-Pagi Berkat Sepanjang Hari ni? Dan ini juga akan membawa tambahan maklumat supaya saudara-saudari, bakal-bakal guru ataupun siapa saja tuan-tuan yang ada di dalam The Shore ni yang nak mengambil manfaat bangun pagi-pagi seperti yang Ustaz Hairul Nazrin sebut tadi, memang banyak manfaatnya dan juga banyak inspirasi cerita yang dikongsikan dalam buku ini. Silakan, saya buka ruang kepada sesiapa yang nak bertanya. Okey, sila ke depan. Ada nak bagi buku percuma ke? Ada ke? Ada, hadiah. Hadiah buku ada? Ada. Silakan. Nama dari mana? Nama ni, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adadana binti Zaidi. Saya dari FPJ Kampus Perempuan Melayu, Melaka. Tanya berkenaan buku tu, sinopsis. Ada soalan lain? Okey, baik. Terima kasih dari yang bertanya. Okey, Ustaz, sinopsis buku ini. Terima kasih banyak kepada saudari yang bakal guru. Sinopsis bukunya dia bermula dengan saya suka ceritakan. Orang yang biasa baca buku dia tahu kan, dia ada chapter-chapter kan. Maka saya mulakan buku ni, saya sendiri yang susun dengan kisah-kisah inspirasi. Yang pertama daripada Timbuk, kemudian daripada kisah orang kampung, Pakda dengan Makda, penjual nasi lemak yang bangun pada pukul 4 pagi. Kemudian saya masuk kepada huraian sedikit sebanyak dari segi Al-Quran, hadis, kisah ulama dan sebagainya pada topik keberkatan pagi. Kemudian saya bincang panjang juga pasal sains tidur, macam mana waktu yang dianjurkan untuk kita tidur, kemudian untuk kita bangun, macam mana sunnah Nabi SAW untuk tidur. Nabi diceritakan tidur awal, bangun awal. Jadi itu semua dikupas dan bukan pandangan Islam sahaja. Saya sebut juga daripada pandangan agensi kesihatan di Amerika Syarikat yang memang diambil daripada sumbernya yang tersendiri, yang menyebutkan tentang anjuran tidur dan sebagainya. Kemudian saya kupas pula apa aktiviti-aktiviti yang boleh dimanfaatkan. Contoh
dalam Islam, kemudian ada lesson bersenam, macam-macam aktiviti pagi yang rupa-rupanya banyak yang kita boleh, dan banyaklah mutiara-mutiara kata ulama. Dan saya rasa lebihnya buku ni berbanding buku yang mungkin bangun pagi-pagi, sebab saya tak jumpa buku bangun pagi-pagi masa saya buat ni. Saya ambil segala suku yang saya boleh ambil, Al-Quran, hadis, sebab saya belajar di Jordan dulu dan boleh baca kitab Arab, Alhamdulillah. Saya sebut semua Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama. Dan saya juga Alhamdulillah direzekikan belajar bahasa Inggeris sejak sekolah rendah kan. Dan saya baca juga buku-buku English dan juga kajian-kajian perubatan daripada agensi-agensi kesihatan, kemudian kata-kata ulama dan sebagainya, menyebabkan terhasil lah buku ini. Dan saya ingatkan mahal juga dijual, tapi rupanya dia cuma RM19 je, bawah RM20, dan ada diskaun lagi RM10. Wish, tak sangka betul. Tapi itulah, moga-moga adalah manfaatnya. Sebab kalau boleh saya nak lebih kepada orang Islam, kita bangun pagi awal. Sebab saya tahu banyak sangat sebenarnya yang saya jumpa, apalagi mungkin cabaran, saya wujud cabaran kepada kita ni adalah untuk, contohnya kita dah letih-letih belajar, letih-letih kerja kan, hujung minggu kita kotor tidur kan. Padahal banyak benda manfaat yang kita boleh buat kan. Kita bangun mungkin pukul 12 tengah hari, selamat pagi. Padahal dah tengah hari dah. Tapi itulah yang saya nak cuba bagi kita, sebenarnya kita nak kembalikan roh orang-orang Islam sejak dahulu kala yang sangat-sangat memanfaatkan waktu pagi, insya-Allah. Baik, InsyaAllah. Rasanya menjawab soalan saudari tadi, sinopsis kenaan buku bangun pagi-pagi berkat sepanjang hari. Penulis yang ada di hadapan. Jadi terus kepada hati pembaca. Baik Ustaz eh? Jadi perlu memiliki buku ini sewajarnya kerana banyak cerita-cerita inspirasi yang boleh dibawa. Bakal-bakal guru bukan sahaja bakal guru, semua yang ada di The Shaw ni boleh mengambil manfaat dari segala kisah inspirasi yang ada di dalam buku Bangun Pagi-Pagi Berkat Sepanjang Hari. Hanya RM19 sahaja. Kalau duit tu, duit RM20 sekeping ada dibagi. Ada diskaun lagi 10% daripada NHR Marketing dan juga NAQ Publication. Boleh dapatkan di dua booth ini, di NHR Marketing dan NAQ Publication. Ada 10% diskaun, insyaAllah. Jadi dengan manfaat buku ini, kita boleh sebar-sebarkan ke sana. Kita boleh buat live TikTok ke, kita boleh buat FB live ke, apa sahaja video-video yang membawa manfaat dengan bangun pagi. Jadi Ustaz, gaya penulisan yang Ustaz bawakan dalam buku ini semua bakal guru ni bila nak baca kan mudah faham ke, ataupun bahasa berbelit-belit ke, ataupun banyak sangat analogi-analogi macam mana Ustaz menulis buku ini? Seperti yang saya katakan, seperti anda semua, saya juga pembaca buku dan saya baca banyak sangat genre buku. Saya baca puisi, saya baca cerpen, bahasa Inggeris, saya baca sajak, saya baca buku yang bersifat healing, saya baca buku yang bersifat novel. Saya baca sejak dahulu lah. Dahulu sekolah menengah, ada cikgu tu kata saya tak pernah dapat pelajar yang selalu bawa buku ke mana-mana. Dulu saya macam tu lah. Saya pun obses main catur. Ketika dia tingkatan 2, saya bawa, itu mungkin merupakan salah satu sebab saya tak fokus belajar tapi get back boleh. Saya bawa buku World of Chess Greatest Game, tingkatan 2 tu, tebal tu saya bawa ke mana-mana, ke kantin dan sebagainya. Jadi dengan pelbagai buku genre yang saya baca tu, saya rasa buku yang saya nak sampaikan adalah sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Macam mana? Dia bersifat semi-akademik ataupun bahasa mudahnya santai ilmiah. Saya sebutkan kajian-kajian macam tadi saya sebut semua kan, tapi saya cuba sampaikan dia dalam bahasa yang paling mudah untuk saya rasa boleh orang faham. Kemudian saya tak letak nota kaki, saya buat nota hujung. Maksudnya dia takkan kacau pembacaan. Sebab tu ramai yang feedback yang saya terima, buku ni sangat mudah dibaca, ringan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perbahasan dia tu, nak cari dia tu, Masya Allah, kita nak simpulkan tu, Masya Allah, memang memerlukan ijtihad dan jihad yang agak kuat lah untuk kita hasilkan kan. Tapi macam yang saya kata, bukunya lebih bersifat santai ilmiah. Kalau anda tengok ada Telaga Biru, dengan adanya designer, dia ada buat gambar-gambar lagi semua kan. Dan tulisannya pun besar-besar kan, ada macam gambar macam ni, tips-tips. Ya. Ilustrasi yang mudah, ilustrasi yang cantik kan. Betul. Walaupun dia hitam putih tapi mudah untuk dilihat dalam kolom-kolom yang khas kan. Macam tu. Ya, betul. Betul. Sangat berbaloi lah pada saya, sangat berbaloi memiliki buku ini. Dia bukan sekadar package isinya, tapi persembahan yang dihasilkan oleh editor Telaga Biru. Jadi saya open lagi floor. Ada nak bertanya lagi tak? Sebelum mungkin ada nak bergegas ke tempat lain ke, ataupun pengunjung yang lain ke nak tahu apa lagi menariknya buku Bangun Pagi-Pagi Berkat Sepanjang Hari. Silakan. Siapa yang nak bertanya? Saya
untuk bertanya. Silakan. Boleh. Beritahu nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz, apa tips untuk kita konsisten bangun sebelum subuh? Sabar. Nama siapa? Nama saya Aina binti Adnan, panggil Aina. Okey, baik. Terima kasih saudari Aina. Ustaz, konsisten bangun sebelum subuh. Ada tips tak? Ni bukan Aina je nak tanya, sebenarnya ramai pun nak tahu ni. Saya pun nak tahu juga lah. Tips Ustaz sendiri macam mana? Tak apalah, saya tak berbuka. Sebenarnya dalam buku ni banyak ada cerita, tapi Okey. saya ingin bagi yang mudah-mudah. Okey. Sebab sebenarnya saya pun diuji juga. Bila apalagi bila tulis buku bangun pagi-pagi, Allah kadang-kadang uji kita. Boleh ke dia nak bangun awal? Contoh saya ada anak-anak yang boleh pula dia tidur lawak malam kan. Jadi menyebabkan saya kena berjaga sampai kan saya kena nak bangun awal pula susah sikit kan. Tapi antara tips yang paling yang pertama adalah mengikuti tips Nabi SAW. Kana yanamu akhiral lail. Lepas tu dia bangun awal. Dia Nabi SAW tidur awal malam dan kemudian bangun pada akhir malam. Maksudnya dia baginda Nabi SAW tidur awal. Jadi bila tidur awal, insya-Allah kita akan mendapatkan tidur yang cukup dengan mudah. Dalam buku ni kita ada buat jadual yang diambil daripada agensi kesihatan, berapa jumlah jam yang dikaji yang merupakan waktu cadangan, tempoh cadangan untuk tidur. Contoh orang dewasa 7 hingga 9 jam. Jangan tidur kurang. Of course bagus untuk belajar, tapi kalau boleh kita kena tidur cukup. Sebab dalam sains tidur dia ada istilah hutang tidur. Kalau kita kurang tidur 2 jam, nanti badan kita secara biologinya akan ganti balik 2 jam tu. Sebab itulah kadang-kadang hujung minggu balik rumah apa, kita kodok berapa jam kita tidur kan. Sebab tu kalau boleh kita dapatkan tidur yang konsisten. Itu salah satu tips. Tidur awal, tidur konsisten. Waktu tidur yang konsisten. Sebab tu orang last minute dia susah sikit nak buat macam ni. Dia kalau kita konsisten, regularly study kan, kita belajar ataupun kita buat kerja tu dengan sedikit demi sedikit, istiqamah, kita tak akan ada masalah untuk buat last minute sampai nak kena tidur lambat semua. Jadi kita kena tips konsisten itu. Yang ketiga, menurut agensi kesihatan juga sebenarnya, tips daripada seingat saya daripada Amerika Syarikat lah, dia beritahu kita kena pisahkan gadget daripada kita punya katil. Okey? Gadget kena duduk jauh, sebab kalau perasan selagi mana gadget yang di tangan kita, selagi itulah kita menjadi penunggu gadget.